الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا. Ya Allah, ajarkan kepada kami satu perkara yang bermanfaat. Wanfa'una bima 'allamtana, dan manfaatkanlah tiap apa yang kami pelajari. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu pengetahuan kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, faqihkanlah kami dalam ilmu agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan fahamkanlah kami dalam penafsiran Al-Quran dan agama. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami semua daripada kalangan orang yang apabila mendengar satu perkataan, kami dapat mengambil yang baik dan beramal dalam kehidupan seharian. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami daripada penyakit gila, penyakit sopak, penyakit kusta dan segala penyakit berbahaya, khususnya COVID-19 yang tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu ya Allah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa-doa kita tadi, dapatlah kita dapat meneruskan pengajian ilmu kita sehari demi sehari. Kalau negeri lain terhad, kita semua alhamdulillah, Perlis masih lagi tidak ketat seperti negeri lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih dikumpulkan di sini sebab kita masih lagi diberi nyawa. Kemudian kita diberikan kesihatan oleh Allah. Kalau sakit tak boleh mai dah ke masjid. Tapi alhamdulillah Allah masih lagi berikan kepada kita kesihatan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi hidayah, iaitu kemahuan mahu datang ke masjid. Tak ramai yang mahu datang ke masjid ataupun tidak dapat datang ke masjid disebabkan macam-macam hal. Jaga anak cucu, kerja-kerja yang tak habis lagi dan sebagainya. Tetapi kita semua ni alhamdulillah Allah lapangkan kita malam ni, kita boleh mai ke masjid. Sepatutnya kelas kita ni 2 minggu sekali kan, iaitu selang seminggu. Tapi Ustaz Syafiq Mustafa mesej saya, dia kata, Ustaz, ahli karyah minta supaya buat kelas ni tiap-tiap minggu kecuali minggu keempat. Kita ada kuliah, maksudnya minggu pertama, minggu kedua, iaitu minggu ni, minggu ketiga minggu depan, dan minggu keempat tak ada kuliah, cuti. Jadi terima kasih banyaklah. Saya ni ilmu biasa saja, tapi sebab jemaah yang nak, jadi kita pun raikan. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Saya pun dapat manfaat, tuan-tuan pun dapat manfaat juga. Jadi begitulah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhirnya kerana kita ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pelbagai nikmat. Nikmat yang kita dapat sekarang ni pun cukup besar dah, iaitu nikmat masjid yang cantik, tempat yang selesa. Kalau kita bandingkan dengan zaman Nabi dulu, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum cuma beralaskan lantai mungkin pasir, bumbung daripada pohon kurma, tiang daripada pokok batang kurma dan sebagainya. Berbeza dengan kita, ada aircon, kapet yang empuk,
bumbung yang kemas dan sebagainya. Jadi yang ni kadang-kadang kita terlupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling besar sekali kita kena bersyukur kepada Allah adalah nyawa kita lah. Sebelum kita masuk kepada sifat solat ataupun kitab sifat solat Nabi ni, sebagai muqaddimah ni kita kena muhasabah lah sikit pasal hidup kita. Saya waktu mula-mula kuliah di Masjid Al-Maghfirah, Kepala Batas, Sanglang, Perlis, belah sepadan, dekat-dekat rumah saya lah. Malam pertama saya bagi kuliah, ada seorang pakcik ni, saya duk panggil kat dia Abang Zul. Nama sebenar ni bukan Abang Zul. Waktu kuliah pertama tu dia bagus lah, duduk paling depan sekali. Dia lah yang tolong bawa ayak dekat saya. Mikrofon pun dia letak jauh sikit, sebab dia kata jangan letak dekat sangat ustaz, nanti pekak telinga kami. Sebab mikrofon tu canggih kan. Saya dah cerita dah pasal ni dekat jemaah masjid ni. Dah? Belum. Jadi tuan-tuan, dia memang malam pertama tu dia jaga saya dengan elok. Maksudnya dia raih kita lah, sebab kita ustaz baru main ceramah di situ. Lepas tu habis ceramah ada jamuan. Dia lah yang tolong buh ayak, buh makanan-makanan untuk saya makan dan sebagainya. Lepas tu duduk 3 hari selepas tu, dia jemput sekali lagi. Dia kata, ustaz mainlah pagi ni kita ada sarapan pulut ikan kering dengan nyuk. Saya pun bila orang jemput ni kita pantang lah kan. Bukan pantang makan, pantang kelih, pantang dengar kan. Kita pun pi lah pagi-pagi tu. Walaupun semalam tu kita main badminton sampai pukul 12 malam tak larat badan. Tapi selepas subuh tu kita tak tidur lah, walaupun hujung minggu. Kita pun lepas subuh terus pi masjid tu, dengar kuliah sat yang disampaikan oleh ustaz pada pagi tu. Lepas tu makan, ada jamuan. Dia tolong buh pulut, dia tolong buh macam-macam lah. Kita pun makan. Dan saya dengan dia antara orang yang terakhir balik daripada masjid. Lepas tu duk 3 hari selepas tu pula dengar berita meninggal dunia, umur 50 lebih. Sebab apa? Sebab sakit jantung. Sebelum tu nampak macam sihat, kuat dan sebagainya. Tapi itu luaran lah. Kita semua ni tak tahu dalaman kita ni macam mana. Tapi kita minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni diberikan kesihatan luaran dan dalaman. Kan? Baru umur 50 lebih lah. Saya dengar kata dia meninggal dunia tu, baru kenal 5 hari. Kita pun start kita terus pergi mengunjung, pergi solat jenazah. Jadi itu perkara yang berlaku dekat diri saya baru-baru ni. Tuan-tuan semua pun mesti ada pengalaman yang sama. Kawan-kawan kita sebelum ni dengar kata dah meninggal dah. Jadi kita kena ambil pengajaran. Kita pun boleh jadi akan pi esok lusa juga. Tapi kita mintalah kepada Allah agar kita dapat khatam kitab-kitab Allah dulu, kitab-kitab yang Islam ajak ni. Jangan kita khatam diri kita dulu, kita minta kepada Allah. Khatam diri kita ni maksudnya meninggal lah. Kita minta kepada Allah agar kita dapat khatam dulu kitab kita bagi habis, bagi kita sempurna dulu. Bukanlah sempurna, tapi nak sampai ke tahap sempurna. Manusia tak ada yang sempurna kan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan mulakan pada malam ini dengan muqaddimah kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tanyalah, sebab apa kita nak mengaji bab solat ni, sedangkan kita duk main masjid setiap malam, tak ada orang tegur kita pun bahawa kita ni salah dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita nak belajar tentang solat ni supaya solat kita mungkin dah betul, tapi kita nak ke arah kesempurnaan. Sama ada daripada segi luaran kita, rukuk kita macam mana, sujud kita macam mana. Dalam masa yang sama kita nak tengok juga dalaman ucapan kita, hati kita,
fikiran kita khusyuk ke tidak ke dan sebagainya. Dan kenapa kita kena belajar tentang solat? Sebab solat ini adalah satu ibadah yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solat itu adalah satu ibadah yang cukup besar. Besar tak besarnya solat ni sampai Allah panggil Nabi untuk pergi berjumpa dengan Allah dalam peristiwa yang kita panggil Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di dunia, Mi'raj perjalanan naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi bila sampai di sana, Allah pun menfardukan solat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibadat lain ni Allah tak sampai panggil macam tu. Tak panggil Nabi pi untuk ambil dekat Sidratul Muntaha dan sebagainya. Jadi nak cerita dekat sini bahawa solat itu adalah satu benda yang besar, satu benda yang fadilat dia cukup banyak. Kalaulah kita ni tak berapa nak sempurna dalam semayang kita rugilah. Sebab solat ni satu fadilat yang besar, satu ibadah yang besar. Dalam satu saf kadang-kadang saf sama, semayang sama juga. Maghrib kan, tadi kita semayang maghrib, walaupun satu saf yang sama, tapi lain-lain orang, lain-lain pahala dia dapat. Orang di hujung sana dapat 100,000, orang di hujung sana dapat 1,000 saja, orang di tengah dapat 1 juta. Berbeza pahala. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada solat kita ni betul ke tak cara kita buat. Kita khusyuk ke tak? Dan dalam kitab ini juga kita akan belajar apa yang kita lafazkan di dalam solat beserta dengan maksud-maksud dia. Bila kita belajar tentang maksud yang kita ucapkan dalam solat, kita akan lebih rasa khusyuk untuk solat. Jadi insya-Allah penting, siapa yang belajar kitab sifat solat Nabi ni, dia adalah orang yang bijak. Jadi tuan-tuan semua adalah orang yang bijak. Sebab apa? Sebab kita ada kemahuan nak belajar tentang solat supaya solat kita ini sempurna di sisi ajaran Islam, ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila kita dapat melakukan solat yang sempurna selepas kita mengaji daripada kitab ni, kita akan lebih rasa istiqamah untuk buat solat. Berbeza dengan orang yang tak belajar tentang solat, dia pakai main solat saja, dia tak dapat khusyuk dalam solat. Jadi dia rasa macam tak apalah, aku semayang 5 waktu cukuplah. Dia tak rasa kebahagiaan dalam solat tu. Sedangkan kalau dia belajar tentang solat, dia tahu hukum-hukum, dia tahu apa yang diucapkan itu maksudnya apa dan sebagainya, dia akan rasa lebih bahagia dalam solat. Bahkan dia tak akan rasa jemu dalam solat dia. Jadi sebab itulah kita belajar untuk cari kesempurnaan solat supaya kita dapat istiqamah dengan solat kita, sama ada solat fardu ataupun solat-solat sunat yang banyak sekali. Jadi bila kita belajar tentang solat, kita akan khusyuk. Khusyuk ini dia akan menjauhkan diri kita semua daripada syirik. Na'udzubillah, bukan syirik tapi riak. Kalau kita khusyuk dalam solat, kita fokus kepada Allah, an ta'budallah haka'annaka tarahu. Kata Nabi SAW, kamu solat seperti mana kamu sedang ingat bahawa Allah itu sedang lihat kamu. Jangan kita duk bayang orang ingat kita di sebelah, kita duduk semayang, orang di tepi kita tengok kita solat, maka kita pun rasa macam nak riak. Tapi bila kita belajar bab solat ni, dalam kitab ini akan mengupaskan cara untuk kita khusyuk dan sebagainya. Bila kita belajar, kita ada ilmu,
maka kita akan terhindar daripada perasaan riak. Riak ni satu perkara yang cukup bahaya sekali, sebab dia boleh rosakkan amalan kita. Dan riak ini adalah syirik kecil. Kalau kita riak, orang tengok kita, kita rasa riak, kita pun buatlah solat lebih cantik lagi, nak bagi orang puji kita. Tapi tuan-tuan, kalau kita fikir balik, riak ini tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Orang nampak kita sembahyang cantik, bukannya orang nak bagi 1 juta kat kita, ataupun bukannya orang nak puji kita sampai ke kita mati. Tak. Orang puji kita sat saja. Tapi bila, contohlah kalau kita terbuat satu kesalahan, orang tu dia akan canang dosa kita ataupun salah kita sampai bila-bila. Ini sifat manusia. Bila kita buat baik banyak, lepas tu tiba-tiba satu hari, na'udzubillah lah, kita terbuat satu salah ataupun dosa, maka orang tu dia ingat yang tu ya. Yang baik tadi tak ingat dah. Jadi sebab itulah rugi kalau kita riak. Rugi sangat orang riak. Bila kita riak ni, orang puji kita sat saja, lepas tu dia lupa lah. Sebab itulah pentingnya kita belajar ini supaya kita dapat khusyuk dalam solat. Allah sebut dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Allah kata apa? Maka berjayalah orang-orang yang khusyuk dalam solat dia. Allah sebut ni terang-terang dalam Quran. Siapa yang khusyuk solat, maka dia tergolong daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Kemudian kita belajar sifat solat Nabi ni sebab apa? Sebab yang lain dia adalah untuk kita ajarkan kepada orang lain. Sama ada ahli keluarga kita, ataupun adik-beradik kita, kenalan-kenalan kita, jiran-jiran kita dan sebagainya. Sebab yang main masjid ni, boleh jadi kita ada ilmu sedikit lah, tetapi yang tak main masjid, ramai lagi yang tidak ada ilmu seperti kita semua. Jadi bila kita belajar pada malam ni, kita dapat ilmu yang sedikit, kita boleh sampaikan pula kepada orang-orang yang tak mau main masjid langsung. Kalau nak harapkan ustaz sahaja yang dakwah, ustaz pun ada batasan, limit dia. Tak mampu untuk pi dakwah kepada semua masyarakat. Jadi ustaz pun berharaplah kepada jemaah-jemaah yang datang kuliah seperti malam ini, supaya bila balik nanti carilah orang-orang yang jahil, yang tidak ada ilmu, ajaklah, kongsikan kepada mereka. Walaupun ilmu yang kita belajar ini mungkin ada sebahagian sikitnya yang kita dah tahu sebelum ni, kita ajak kepada orang. Jadi itulah fungsi kita mai ke majlis ilmu. Beberapa hari lepas, saya jadi saksi kepada orang kahwin. Alah, ni musim kahwin kan. Hari ni pun ada 2-3 jemputan yang saya dapat. Tadi saya di Kenduri di Arau, belakang asrama Datuk Syekh. 2-3 hari lepas, saya jadi saksi kepada orang yang nak nikah. Tok Imam ataupun Tok Kadi tanya dia, juru nikah tanya dia, tolong baca Ustaz tahiyat akhir. Tok Imam tu suruh baca tahiyat akhir. Dia bukannya nak susahkan orang tu, tapi dia saja nak tengok masyarakat ni tahap pengetahuan agama dia sampai dekat mana. Dia saja nak test. Perlis ni kita tahulah bahawa kalau kita nak kahwin ni tak susah sangat macam negeri lain. Kalau negeri lain ni susah sangat kan. Tapi Perlis ni mudah sikit lah. Tak perlu diwajibkan untuk hafal apa-apa. Tapi yang kemarin dulu tu ustaz tu tanyalah tahiyat sebab dia nak uji. Dia bukannya kalau tak boleh jawab pun dia tetap juga akad nikah kan. Tapi bila dia tanya tu, anak terona tu dia kata tak boleh baca. Dia baca sikit je, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu tak boleh sambung dah. Ayat pertama tu pun dah sangkut-sangkut. Jadi tu imam tanya dia, lupa ke ataupun tak biasa baca? Dia dengan takut dia terus jawab secara jujur. Dia kata tak biasa baca. Tuan-tuan,
Ni orang kampung saya. Maksudnya saya kena banyak ni lagi lah tugas saya no. Tuan-tuan pun di kampung tuan-tuan pun ada macam ni kan? Ada kalau kita pergi cari. Jadi nak baca tak boleh. Tu imam tu belecang kat saya. Dia kata, "Ustaz, apa ni Ustaz? Ni anak kampung ramai lagi tak boleh ni." Saya pun kata penat juga kalau kita nak dakwah dekat semua ni, tapi harap-harap kita ni diberikan tenaga yang kuat lah. Dan kita ni berharap jugalah kepada jemaah yang main masjid macam ni supaya kita pun tarik juga orang-orang yang macam tu. Nabi berharap kepada kita semua. Bukan harap kepada ustaz sahaja, tapi berharap juga kepada jemaah-jemaah semua supaya kita dengan ilmu yang ada ni balighu walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nabi kata, Nabi bersabda kepada kita semua, tapi sampaikan perkara yang betul lah. Jangan kita duk sampaikan kita main sebut je kan. Hadis-hadis pun tak boleh. Hadis pun ada juga pembahagian dia. Hadis lemah sangat, hadis mungkar, hadis palsu. Kadang-kadang takut zaman lah ni ramai juga yang nak jadi ustaz, dia pakai sebut je kan, hadis lah apa dan sebagainya. Jadi itulah sebab apa kita perlu belajar kitab solat Nabi ni. Lepas tu kita kena belajar juga sebab kita ni dengan Nabi dah jauh dah. Nabi sudah meninggal lebih kurang 1400 tahun dulu. Jadi bila kita berjauhan dengan Nabi, semakin hari semakin sunnah tu kadang-kadang kita semakin terlupa. Jadi nak kena banyak mengaji. Sebab kita lagi jauh dengan Nabi, semakin kita lupa kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pentingnya solat ini sewaktu di hari akhirat kelak, yang mula-mula sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa dia? Adalah solatlah. Daripada Abi Hurairah, dalam hadis Abi Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang paling awal dihisab pada seorang hamba pada hari akhirat kelak ialah solatnya. Solat. Itu yang sebab pentingnya solat ni. Sebab itulah ulama-ulama pun banyak karang kitab tentang solat Nabi. Antara ulama yang terkenal yang karang kitab sifat solat Nabi ni adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Nama kitab dia adalah As-Salah, tentang solat Nabi juga. Lepas tu ada juga ulama yang bernama Fadl bin Dukain. Ni pun nama kitab dia bicara tentang solat Nabi juga. Nama kitab dia As-Salah. Kemudian ulama yang bernama Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, nama kitab dia Ta'zim Al-Qadar As-Salah. Jadi banyaklah kitab-kitab yang kita boleh mengaji. Dan kitab yang kita bawa dalam kuliah kita, tuan-tuan, kitab sifat solat Nabi yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi, seorang syekh yang hebat dalam bidang hadis, yang faqih dalam bidang fiqh, cukup terkenal. Jadi kita guna kitab ni lah insya-Allah. Ataupun seorang lagi ada ulama yang bernama Syekh Nasiruddin Albani, famous juga kitab dia tentang sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah. Dan solat ini penting sebab apa? Sebab kalau kita tinggal solat, ada sebahagian pendapat ulama mengatakan bahawa dia boleh jatuh kepada kafir. Sebab beza antara orang Islam dan orang kafir adalah solat lah. Kalau tak solat, kita lebih kurang macam orang kafir lah. Sebab ada satu hadis Nabi SAW sebut, bainal abdi wa bainal kufri tarkus solah. Perbezaan antara di antara manusia muslim dengan manusia kafir adalah meninggalkan solat. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, banyaklah hadis-hadis tentang solat ni, banyak sangat. Lebih kurang 1000 hadis
yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Marzuq At-Tarifi ni, ada juga hadis sahih, ada juga hadis yang dhaif. Yang dhaif dalam 1000 tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukaddimah pada malam ni kita nak cerita antaranya adalah waktu pensyariatan solat. Bilakah solat disyariatkan kepada kita semua, kepada umat Islam? Tadi kita dah sebut dah, tapi kita nak hurai dengan lebih panjang lagi lah kalau boleh, insya-Allah. Kitab ni kita tak maulah hurai 100%, nanti takut lambat sangat pula nak habis, takut kita jemu pula kadang-kadang kan. Kita hurai itu secara sederhana, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Kita ambil yang tengah-tengah lah, insya-Allah ta'ala. Jadi solat ni disyariatkan ketika mana Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum peristiwa tu, solat sudah diwajibkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tak tahu solat yang sebelum tu macam mana. Cuma yang disebutkan solat sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj ada 1 rukuk dan 2 sujud. Samalah, tapi yang tu sahaja yang disebutkan. Adapun yang lain-lain macam i'tidal ke, takbiratul ihram ke dan sebagainya, kita tak pasti yang tu. Sebab yang tu tidak disebut dekat mana-mana riwayat. Kemudian ada juga ulama berbeza pendapat, selain daripada rukuk dan sujud tadi, yang tu ulama bersepakat. Tetapi ulama ada pula yang berbeza pendapat, khilaf. Sebahagian ulama mereka berpendapat bahawa Nabi sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diwajibkan untuk solat qiyamul lail dalam rakaat yang tertentu. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua pula adalah sebahagian fuqaha mengatakan bahawa Nabi solat 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang sebelum terbenam matahari. Ini ada ulama yang kaji yang berpendapat seperti itu. Tapi setelah peristiwa itu, malaikat Jibril pun datang bagi tahu dekat Nabi bahawa waktu solat bila bilangan rakaat berapa, bilangan rukuk berapa, sujud berapa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita ketika mana Nabi naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha yang kita pernah dengar sebelum ni. Tapi kita nak ulang sekali lagi pada malam ini. Sebab apa? Sebab bila kita ulang, bila kita sebut balik, kita rasa menghargai apa yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya solat kita ni difardukan sebanyak 50 waktu sehari semalam. 5 waktu pun balok liat dah. Tapi 50 waktu tak tahu nak kata lah kita semua ni noh. Jadi cerita dia macam ni. Sewaktu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke Sidratul Muntaha, dalam satu hadis Nabi yang panjang daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni adalah pelayan Nabi ataupun khadam Nabi kan. Mak dia sendiri yang suruh dia pergi jadi khadam Nabi. Mak Malik bin Anas ni dia kata, dia suruhlah, wahai Anas, pergilah berkhidmat dekat Nabi. Sebab tu Anas bin Malik ni dia meriwayat banyak hadis. Sebab dia duduk dengan Nabi selalu. Dia duduk dengan Nabi selalu, sentiasa duduk dengan Nabi. Jadi dialah yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata apa? Fa auhallahu ilayya ma auha fa farada alayya 50 salah fi kulli yawmin wa laylah. Fa nazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam fa qala ma farada rabbuka ala ummatik? Qultu 50 salah.
ketika mana peristiwa itu Allah telah mewajibkan kepada Nabi kita untuk solat 50 kali sehari semalam. Setelah itu Nabi turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, apa yang Tuhan telah bagi dekat kamu? Maka Nabi kata, Allah telah bagi kepada aku 50 waktu solat. 50 waktu solat, tuan-tuan, banyak. Jadi Nabi Isa berkata dekat Nabi, dia kata, qal irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalik fa inni qad baluta bani Israel wa khabartuhum. Nabi Musa alaihi salam berkata, kembalilah kepada Tuhan kamu dan mintalah keringanan kerana umatmu nanti tidak akan mampu melaksanakannya. Aku sendiri telah cuba. Nabi Musa kata, aku pernah cuba dah kepada Bani Israel. Dan aku telah cuba, tengok-tengok mereka pun berat nak buat 50 waktu ni, tambah-tambah lagi lah umat kamu, umat Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi pun naiklah semula ke Sidratul Muntaha, minta kepada Allah agar diringankan ataupun dikurangkan. Maka Nabi berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurangkan 5 waktu solat daripada tu. Lalu Nabi pun turun semula, bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam dan berkata, Allah telah kurangkan 5 waktu solat. Kurang 5 waktu ni jadi apa? Jadi kurang 5 waktu. Maka Nabi Musa jawab balik. Nabi Musa berkata, umatmu masih tidak mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhan kamu, pi balik. Nabi Musa kata pi balik. Lepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak henti-henti berulang-alik antara Tuhan dan Nabi Musa alaihi salam sehinggalah Allah berfirman. Sampailah pada satu tahap Allah kata dekat Nabi, ya Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin 10 fadhalika khamsuna salah ila akhir. Jadi maksud dia apa? Maksudnya bila Nabi ni kerap duk pi jumpa Allah kan, minta supaya ada diskaun, minta supaya disikitkan bilangan kewajipan solat tu. Lalu Allah pun last sekali Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan cuma 5 waktu. Sehari semalam 5 sahaja. Setiap solat fardu sama nilainya dengan 10 ganjaran. Satu waktu kita akan dapat 10. 5 Allah kata akan dapat 50. Macam tadi juga pahala yang Allah nak bagi kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada peristiwa ini kita boleh ambil pengajaran bahawa sepatutnya kita kena banyak bersyukur kepada Allah. Tambah-tambah lagi sewaktu kita sedang nak angkat takbir waktu solat, kalau boleh kita bayangkanlah, alhamdulillah, solat yang Allah wajibkan kepada aku ni tak banyak sangat. Lepas solat pun kita bagi salam, kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita mampu untuk buat solat yang cuma 5 waktu sehari semalam ini. Begitu jugalah siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan. Tadi Allah bagi satu solat bersamaan dengan 10 kan. 5 solat Allah bagi ganjaran 50. Begitu juga dengan kebaikan yang kita buat. Kalau kita berniat untuk lakukan kebaikan tapi tak dan buat, dia dapat satu kebaikan. Tapi bila dia buat, dia akan dapat 10 kebaikan. Niat saja dapat 1, kalau kita buat dapat 10. Kita umat yang beruntung, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila aku turun kepada Nabi Musa untuk kali yang seterusnya,
Selepas Allah kata macam tu dekat Nabi kan, Nabi pun turun sekali lagi, jumpa lagi dengan Nabi Musa. Maka Nabi Musa masih lagi berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Baginda SAW bersabda, aku ulang alik kepada Tuhan, minta keringanan, menyebabkan aku malu kepada Allah, sehingga menyebabkan aku malu kepada Allah. Allah sekali, maka Nabi pun tak pi dah lah, setakat 5 tu. Jadi cukup sikit 5. Kalau dibandingkan dengan berapa tadi? Dibandingkan dengan 50, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kongsikan satu cerita. Cerita ni berlaku dekat masjid saya sendiri. Saya imam di masjid Padang Keria. Bekas imam di masjid tu dah uzur dah. Jadi dia pun letak jawatan. Saya pergi ganti dia lebih kurang 3 bulan lepas. Tapi walaupun dia dah letak jawatan, dia masih lagi main masjid. Kalau dia larat, dia main masjid, tuan-tuan. Saya selalu tengok dia, saya kesian dekat dia. Sebab apa? Sebab waktu kita tengah semayang, dia bangun berdiri sama dengan kita. Berdiri sama dengan kita lah untuk semayang kan. Angkat takbir, lepas tu duduk, lepas seminit kita semayang, tengok-tengok dia daripada berdiri turun duduk. Daripada situ saya pun tahulah bahawa dia ni sebenarnya tak larat sangat, tapi usaha main masjid. Setiap kali solat macam tu, tak dan habis 4 rakaat, tak dan habis 2 rakaat pun. Rakaat pertama turun duduk, lepas tu sambung semayang duduk sampai habis. Saya fikir dalam hati saya, orang yang sudah uzur macam tu berusaha main masjid untuk solat, Allah pasti akan memberikan kepadanya ganjaran yang cukup besar. Itu orang yang sudah uzur. Tapi orang muda yang kuat, yang macam saya kuat kan, saya pun kadang-kadang kita tak mampu. Ramai lagi orang-orang muda bukan tak mampu sebab tak ada tenaga, tapi tak mampu sebab malah, sebab penyegan. Jadi kita ambillah pengajaran-pengajaran yang ada dekat sekeliling kita. Yang baik kita jadikan pengajaran, yang buruk tu pun kita ambil pengajaran juga, tapi jangan kita ikut. Kadang-kadang kita semua ni diuji dengan nak main solat kan. Tambah-tambah lagi waktu zuhur. Waktu zuhur ni selepas kita buat kerja macam-macam, pi bendang lah, duduk pesah bendang, lepas tu balik dalam keadaan yang panas, badan peluh, nak main masjid tu rasa berat. Sekali nak pakai baju Melayu ni rasa rimah. Baju Melayu tangan panjang pula, baju pun kadang-kadang jenis yang panas juga. Tapi saya tengok ramai orang-orang yang rajin main masjid ni, mereka begitu sabar. Sabar melalui kehidupan. Sarung juga baju, start motor, main masjid, semayang. Lepas tu balik semula, sambung buat kerja balik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar ni, Allah menjanjikan kepadanya banyak ganjaran. Kita kena bersabar dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kena bersabar untuk menjauhkan diri kita daripada maksiat-maksiat. Zaman lah ni maksiat yang macam-macam yang datang kepada hidup kita. Kadang-kadang nikmat dunia yang terlalu banyak, kereta cantik, motor yang hebat dan sebagainya, menyebabkan kita ini rasa berlumba-lumba untuk memiliki itu semua. Jadi pesan dekat diri supaya kita ini banyakkan sabar dan sebagainya. Kadang-kadang contohnya maksiat berlaku mudah sahaja. Dengan jari pun kita boleh buat maksiat. Tengok telefon kan, macam-macam video dan sebagainya. Zaman sekarang ni adalah zaman yang cukup banyak perkara yang sia-sia, fitnah akhir zaman dan sebagainya. Jadi kita nak kena jagalah diri kita. InsyaAllah itu sebagai mukaddimah kita pada malam ni.
sebelum kita tamatkan kuliah kita sebutlah sikit tentang pengertian solat, definisi solat. InsyaAllah selepas kita sebut definisi solat itu, kita sambung minggu depan lah tentang tajuk-tajuk yang seterusnya. Ustaz Syafiq kata dia nak tolong beli kitab ni bagi kat jemaah. InsyaAllah minggu depan mungkin ada lah kot. Bertuah jemaah Masjid Mursyid sebab mereka kaya, mereka beli-beli kitab bagi kan. Alhamdulillah, saya tengok baru-baru ni video pengagihan bantuan kan. Saya tengok, Masya Allah, hebat sungguh Masjid Al-Mursyid ni. Saya pun, masjid saya pun tak sampai tera tu. Jadi bila kita tengok tu, kita cemburu lah. Kita cemburu dengan AJK Masjid, kita cemburu dengan jemaah-jemaah yang bekerja sama dan sebagainya. Kalau boleh, kalaulah saya rasa perlih ini jadikan orang kata pertandingan, boleh jadi Masjid Al-Mursyid ni akan dapat pengiktirafan ataupun akan menang, insya-Allah. Mudah-mudahan. Sebab itu pun bukanlah kita nak bertanding sebab kita nak menang. Kita nak bertanding, kita nak tunjukkan kebaikan-kebaikan yang kita boleh buat, yang kita boleh bagi manfaat kepada masyarakat kita semua. Jadi 8:10. Jadi definisi solat ni kita ambil sikit lah. Definisi solat dia ada daripada segi bahasa, dia ada daripada segi istilah. Kalau daripada segi bahasa ni, kita tahulah bahawa solat ini adalah ibadat yang khusus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perkataan solat itu boleh juga membawa maksud rahmat. Sebab Allah ada sebut dalam surah Baqarah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dilimpahkan dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhan mereka, serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan solat tu pun boleh bawa erti rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, perkataan solat itu boleh memberi maksud doa. Dalam satu ayat Allah ada sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah daripada sebahagian harta mereka, Allah kata dekat Nabi, ambillah sebahagian daripada harta orang Islam ni untuk jadikan zakat, supaya dengan itu dapat membersihkan mereka daripada harta-harta yang kita kadang-kadang culah dalam buat kerja. Zakat itulah yang akan bersihkan dan akan bersihkan jiwa mereka. Dan Allah kata, doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka semua. Jadi perkataan solat itu juga membawa maksud doa, rahmat. Jadi insya-Allah sampai di situ dulu. Minggu depan kita cuba untuk perbaiki kita punya kuliah supaya lebih lagi elok, dan kita sambung kepada definisi solat secara istilah. Yang kita duk faham itulah istilah kan. Solat tu macam mana dan sebagainya, insya-Allah. Minta maaf malam ni tak berapa dan nak betul-betul baca daripada banyak rujukan dan sebagainya. Insya-Allah minggu depan kita cuba untuk cari lagi maklumat-maklumat yang banyak daripada kitab-kitab solat, kitab-kitab sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu sahaja. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan kepada kita semua untuk menuntut ilmu dan untuk mengongsikan ilmu kepada masyarakat-masyarakat di luar sana. Dan insya-Allah setakat itu sahaja. Saya sudahi dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.